Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Kami rakamkan agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur menjelang hari vaksinasi ataupun program vaksinasi imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula 24 hari bulan Februari ini. Kita ingin melihat beberapa fakta yang menyeleweng yang terus dicanangkan, diangkat oleh kelompok-kelompok yang tidak menerima vaksin, atau lebih jelas lagi kelompok yang anti vaksin, dan mereka lebih aktif dalam masa kebelakangan ini apabila vaksin sudah pun sampai ke negara kita. Jadi untuk melihat perspektif yang lebih luas dan bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan yang diangkat oleh kelompok-kelompok ini dengan bahasa dan juga fakta-fakta yang lebih mudah, kerana inilah caranya kita melawan kelompok ini dari terus mempropagandakan apa juga fakta yang tidak betul dan perkara-perkara vaksin yang mungkin amat menyeleweng dari dikongsikan kepada ahli keluarga kita ataupun masyarakat sekeliling kita. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama Ustaz Fawaz Fadil Nur, konsultan syariah dari Telaga Biru Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Fawaz, Alhamdulillah. Kita melihat kelompok yang banyak berlegar di media sosial dan juga di alam layar melalui YouTube dan sebagainya, termasuk juga di surau-surau dan masjid. Mereka lebih giat, lebih aktif sekarang ini menggunakan platform agama ataupun genre agama untuk mempengaruhi bahawa apa yang mereka percaya itu betul dan juga perlu dipengaruhi kepada kelompok lain. Misalnya yang terkini apabila mereka mengaitkan vaksin Pfizer yang datang ke negara kita yang sudah pun tiba pada minggu lalu merupakan keluaran syarikat Pfizer BioNTech, merupakan syarikat Yahudi, syarikat yang mempunyai agenda-agenda untuk memusnahkan umat Islam, dan yang paling mudah mereka kaitkan, Pfizer juga mengeluarkan ubat kuat untuk lelaki seperti Viagra. Jadi mengapa perlu kita percaya ubat ataupun vaksin COVID-19 ini akan memberikan menolak ataupun menutup penularan pandemik COVID-19? Pandangan pertama Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan salah satu gerakan-gerakan yang bagi saya mereka asing daripada kehidupan. Dalam ilmuwan Islam ataupun dalam definisi ilmu Islam, kita menyatakan tidak ada percanggahan ilmu di sana, baik datang daripada Islam atau Yahudi ataupun Kristian atau mana-mana agama yang dapat membuktikan ilmu kehidupan itu dengan eksperimen dan pembuktian sains. Ia diterima dalam Islam. Dalam hadis, bukan hadis riwayat Tirmizi, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah barang kehilangan orang mukmin, di mana dia jumpa, dia ambil. Sebab itu kesilapan orang Islam bila dia memandang ilmu itu dikuasai oleh orang Islam. Ilmu adalah kajian dan berdasarkan fakta dan data. Siapa yang mampu bagi satu maklumat yang tepat, hatta daripada Yahudi pun kita terima. Ini yang perlu diasas dalam pemikiran orang Islam. Sebab kita bukan anti Yahudi, kita anti kezaliman Yahudi. Kita anti kezaliman mereka, tindak tanduk mereka yang begitu jahat kepada umat Islam. Tetapi kalau perkara tersebut baik kepada kita, kita tidak salah kita disebut sebagai iktibas daripada mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengambil pendekatan mengorek longkang, parit yang besar yang dinamakan sebagai Khandaq daripada kerajaan Rom Parsi berdasarkan idea Salman Al-Farisi. Maknanya dalam ilmu duniawi ini kita tidak melihat kepada agama ataupun melihat kepada akidah seseorang. Kita melihat kepada bahan bukti dan kajian. Sebab itu salah faham ini yang menimbulkan andaian-andaian assumption yang tidak tepat datang daripada Yahudi ke sebagainya. Sedangkan yang terlibat dalam pembikinan vaksin juga daripada dua orang Islam, sepasang suami isteri tak silap saya, dari Iran. So ini di antara perkara-perkara yang menjadi mukadimah kepada kecelaruan misleading yang berlaku dalam minda mereka, sehingga mereka ni seperti ortodok yang menolak semua benda pembaharuan. Sedangkan dalam Islam, benda-benda sains ini kita tidak berhajat kepada dibuat daripada orang Islam ke, dibuat daripada orang Islam ke, ataupun benda itu ada di zaman Rasulullah atau tidak ada. Itu bukan topiknya. Yang asasnya Rasulullah SAW membina ilmu sains berdasarkan eksperimen dan juga kajian seperti dalam hadis disebut antum a'lamu bi amri dunyakum. Ini yang punca mereka menjadi sedemikian. Yang kedua, mereka tidak ada kerja lah.
ingatkan orang tidak ada kerja, dia macam tu. Itu saja. Yang ketiga, mereka ni terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran khurafat. Apa maksud khurafat? Tidak suka kepada research, tidak suka kepada eksperimen, dan akhirnya mereka terjebak kepada pemikiran tersebut. Sebagai mukadimah saya. Dari aspek itu, mereka tidak dapat menjawab apabila Ustaz melontarkan jawapan sedemikian. Itu menjadi perkara yang common ataupun biasa kita dengar. Kalau kita tidak ada kemampuan, kita perlu mencari pakarnya dalam bidang yang tertentu. Kalau kita tidak ada kemampuan vaksin, kita masih perlu mencari pakar yang boleh membuat vaksin. Dan keperluan itu ada di syarikat-syarikat seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Apabila mereka tidak dapat menjawab fakta tersebut, mereka lebih ekstrim menyatakan ataupun mengaitkan bahawa Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, apa juga nama syarikat yang mengeluarkan vaksin COVID-19 sekarang ini adalah satu syarikat ataupun organisasi yang berkait rapat dengan konspirasi Illuminati ataupun teori-teori yang bersifat Dajjal, Yakjud, Makjud dan sebagainya. Jadi tidak sembrono umat Islam perlu menerima apabila diarahkan ataupun diminta tampil ke hadapan untuk diberikan dos COVID-19. Mereka perlu mengingati perkara ini dan ini merupakan satu agenda besar Illuminati. Sampai ke tahap itu, Ustaz? Ya, betul. Saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada umat Islam, insyaAllah saya harap malam ini boleh menyelesaikan sebahagian masalah mereka lah kalau mereka tidak ada ta'asub. Kalau ada ta'asub memang tak boleh selesai sampai bila-bila lah. Iaitu kita tidak dituntut oleh Islam untuk mengetahui hakikat. Kita mengetahui realiti. Realiti kita sekarang ni itulah. Maknanya berdasarkan zon, pembuktian sains, kita ditaklifkan oleh syariat macam tu. Kita tidak ditaklifkan oleh syariat untuk meneliti sehingga kepada tahap 100% untuk mengetahui benda itu secara hakikat dan itu di luar kemampuan kita. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat ini dia memberikan kita berinteraksi dengan realiti zaman kita. Zaman kita sekarang ini berdasarkan kajian dan berdasarkan eksperimen. Kita tidak berdasarkan mimpi. Mungkin mereka masih terpaut dengan cerita orang dulu mimpi ataupun dan seumpama dengan dia. Itu adalah zaman dulu yang memang kaya dengan ilmu mimpi. Sekarang ini kita tidak boleh berhujah dengan mimpi. Mimpi tidak membina tamadun. Yang membina tamadun adalah sains dan juga kajian. Sebab itu saya nasihatkan kepada mereka supaya memahami Islam dalam kerangka yang sahih. Islam ini dia ada syariah. Dan syariah ini dia akan terletak pada fiqh dan fatwanya. Dan apabila majlis fatwa kita dari Perlis, Kedah, wilayah khususnya Datuk Dr. Lokman telah membicarakan seringkali, maka itu merupakan panduan kepada umat Islam. Dan menjadi kuasa kerajaan siasat syar'iyah. Kalau kita menganggap Malaysia ini sebagai negara Islam, melainkan mereka tak anggap Malaysia ini negara Islam. Itu muskilah mereka yang kedua. Maka mereka bergaul dengan kefahaman-kefahaman yang menolak demokrasi, yang menolak benda-benda yang baru, maka itu kena berdialog direct dengan mereka lah. Jadi kalau mereka faham Malaysia ini negara Islam, dan kita ada kepimpinan negara, kita ada Menteri Agama, kita ada Menteri Kesihatan dan Datuk Tuan KJ telah menjadi pengurusi dalam vaksin ini, telah memberi jaminan. Jaminan bukan setakat jaminan eksperimen, jaminan kepada apa-apa kalau berlaku kepada mereka yang kena ada masalah daripada suntikan vaksin, dijamin oleh kerajaan dari ganti rugi dan sebagainya. Ini adalah satu panduan syar'i yang disusun secara yang baik. Kalau kita ambil panduan mereka, tak ada mana security tidak ada. Kalau apa-apa terjadi pada kita, siapa nak tanggung? So, kita melihat langkah yang dibuat oleh kerajaan ini langkah yang sangat cermat dan berhemat. Dan ini yang kita katakan sebagai salah satu pendekatan siasat syariah yang perlu rakyat faham. Okey, jadi ini satu benda yang saya rasa mereka ni ada masalah sikap tertutup. Bila ada tertutup, datanglah apa juga hujah, mereka terus dengan agenda mereka. Jadi saya harap mereka dapat berdialog. Kita ada ramai tokoh-tokoh kita untuk berdialog. Kalau mereka nak berdialog dengan kita tidak ada masalah untuk nak menyelaraskan. Dan saya minta tempoh kepada mereka, cuba diam sampai bulan Februari je. Lepas tu cakap lah. Satu tahap kelompok ini mereka membawakan hujah yang boleh dikaitkan terus kepada akidah. Ini satu perkara yang amat besar dan begitu serius. Dikatakan mereka menganggap virus COVID-19 adalah makhluk Allah. Iaitu seperti juga perkara-perkara lain adalah makhluk. Jadi makhluk ini lemah, tidak ada kekuatan dan tidak apa yang perlu kita gusarkan dengan COVID-19. Sebab itu apa yang digembar-gemborkan oleh dunia,
oleh pakar-pakar kesihatan berkaitan dengan ia boleh membawa mati, ia begitu contagious ataupun begitu cepat merebak, ia boleh menjangkiti mereka yang kronik dan sebagainya lebih cepat terlibat dengan pesakit-pesakit yang lebih kronik dan memasuki ward ICU dan sebagainya. Itu bohong, itu tidak betul. Jadi mereka mengatakan bahawa corona ni ataupun COVID-19 ini adalah makhluk yang lemah. Jadi apa perlu ada vaksin? Kenapa perlu ditakutkan? Tidak benar. Memang kita katakan makhluk adalah bersifat lemah, tetapi Allah Ta'ala bagi mereka keupayaan untuk memberi jangkitan. Dan dia adalah penyakit yang boleh dirawat. Cuma rawatannya caranya vaksin. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah, penyakit-penyakit sahabat yang Nabi rawat dengan minum air kencing unta. So, para sahabat menerima konsep rawatan di zaman tersebut. Kita sekarang yang ada adalah vaksin. Vaksin ini disebut dalam bahasa Arab namanya Al-Aqaqir, ubat pencegahan. Kata Imamul Haramain, kalau kita kata haram, dia akan membawa bebanan. Mau tak beban? Kalau saya tidak kata semua kita itu salah. Mungkin kita terlampau takut sampai kita bimbang, tetapi kita mesti menghadapi dengan realiti. Iaitu kita nak menyekat jangkitan. Bila jangkitan ini, ada orang yang tidak ada kesan luaran dia. Sebab di badan dia okey dan sebagainya. Tetapi yang bermasalah, kalau dia tidak bermasalah, dia mendatangkan masalah kepada orang lain. Kita nak mencegah daripada kos yang tinggi. Kita melihat, baru ni saya berforum dengan sebagian pakar, doktor, kos sangat tinggi kalau melibatkan oksigen, melibatkan kos-kos yang lain. Jadi tidak bertepatan dengan maqasid syariat, kita membelanjakan wang yang begitu banyak, sedangkan kita mampu untuk menyekat saluran tersebut daripada dia merebak. Jadi mereka menyatakan bahan yang haram dan sebagainya, itu semua hujah tidak kuat. Bahkan saya katakan kalau ada khinzir pun, ia diharuskan kerana ia adalah satu bala am kepada seluruh dunia. Bahkan ulama-ulama antara bangsa seperti Dr. Ali Qaradari dah suntik dah. Saya kalau harap malam ni kalau kementerian ingat nama saya, boleh masukkan saya awal. Tidak apalah. Sebab kita nak hidup secara normal. Betul. Dan kita berserah kepada Allah. Itu yang tepat, kita berusaha dan kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini adalah kehidupan kajian. Dia memang corona itu lemah. Tetapi nak buat macam Tuhan buat dia macam tu. So kita mesti berinteraksi dengan corona dengan cara yang betul. Jangan kita pergi makan Panadol pula. Tak selesai masalah. So setiap penyakit dia ada penyelesaiannya. Dan mereka ni adalah pakar-pakar yang bukan setakat kita melihat, bukan setakat pakar kerajaan. Dr. Musa daripada PPD, seorang pakar kita kenali. Kadang-kadang doktor kerajaan dengan doktor swasta dia bertemu, tapi dalam bab ini semua bersatu. Yang tak bersatu ni mereka yang tak tahu hala tuju mereka. Hanyalah mereka hidup orang kata apa, tidak mempunyai hala tuju yang tepat untuk membina negara. Negara tidak boleh dalam keadaan ketakutan. Seperti mana sekarang ni orang dah mula happy dan kita belanja hampir 100 juta, semua pula. Jadi kita nak membazir, nak membuang vaksin-vaksin tersebut di dalam sungai. Jadi saya harap mereka faham realiti kehidupan, menuntut kepada ahli fatwa, memfatwakan dia adalah harus sampai kepada peringkat wajib. Kalau tidak, kita berada dalam keadaan yang seperti ini, pakai mask, kita tak boleh bersalam dan seumpama dengan dia. So kita berusaha untuk meringankan beban umat Islam dengan mengharuskan vaksin, insya-Allah. Ustaz Fawaz, boleh jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan konsep kita takut kepada Allah, takut kepada penyakit seperti pandemik COVID-19. Itu juga diangkat oleh kelompok ini bahawa kenapa kita tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ada usaha, kita ada tawakal dan kita hidup macam biasa. Kenapa kita terlampau ta'assub sampai berbelanja berbilion ringgit, tutup ekonomi, tutup sekolah kerana kita takut kepada virus. Sedangkan kita sepatutnya yang tertinggi adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada yang benda yang bersetuju, kita seimbangkan semua perkara. Makna dia kita jangan tutup sangat, kita sedar, tapi SOP perlu dijaga. Cuma perasaan takut kepada Allah dengan makhluk ni satu takut yang berlainan. Saya rasa mereka ni semua, kalau saya tak, bukanlah saya nak memperlekehkan, tapi saya rasa sebahagian daripada mereka mesti takut bini. Bila mereka takut kepada isteri mereka, kita tak kata mereka syirik. Kadang-kadang di kalangan mereka yang membuat keputusan adalah isteri. Jadi adakah seseorang orang yang takut kepada isteri dia itu dianggap sebagai syirik? Itu benda yang normal. Ketakutan ini benda yang biasa. Kadang-kadang menjadi wajib apabila kita masuk ke dalam hutan, kita takut kepada hayawan yang buas. Ketika itu ulama menyatakan wajib kita takut. Kalau kita berani sangat, harimau pun sokam. So kita dalam keadaan berinteraksi dengan corona, saya sebutkan di hadapan doktor itu, kita ada forum Persatuan Imam. Saya katakan kita kena sederhana. Jangan terlampau takut dan jangan terlampau berani. Bila berani sangat, salam. Bodoh ada main jumpa kita, Tuan Haji.
Tak apa Ustaz, kita salam. Allah ada. Tu dia. Yang tu terlampau bahari sangat lah. Kita tak maulah macam tu. Kita sederhana. Makna kita keluar rumah juga, kita buat kerja. Tapi kita takut juga SOP mesti kita patuh. Hand sanitizer kita kena buat. Baju kita kena jaga. Sarung tangan kita jaga. Salam tidak ada. Berciuman tidak ada. Berdekatan tidak ada. Itu bukan takut. Itu nama dia khudhu hidrakum. Kita ambil langkah berjaga-jaga. Kalau tak kita, kenapa kita berperang? Kita ada strategi. Kalau biar kita perang tu kita lawan begitu sahaja. Jadi ini di antara ulama telah membahaskan takut ada peringkat sampai kepada wajib kalau dia boleh membahayakan nyawa. So apa yang menyatakan itu adalah perkataan yang tidak berasaskan Quran dan Sunnah. Kesemuanya adalah ucapan-ucapan yang berdasarkan hawa nafsu ataupun hanyalah satu dipanggil kekeliruan yang berada dalam pemikiran mereka. Ya. Mereka juga mengangkat pilihan yang umat Islam ada, seperti yang kita seringkali angkat ataupun guna pakai apabila kita sakit dan sebagainya. Kita berikhtiar dalam ruang lingkup perubatan Islam dengan memperbanyakkan pembacaan Quran, sunnah Rasulullah SAW yang lebih moden sekarang, walaupun bukan ada bukti-bukti perubatan, tetapi mereka galakkan makanan sunnah seperti kurma, kismis, habatus sauda dan sebagainya. Jadi mengapa kita sibuk nak menunggu vaksin ataupun membayar harga yang mahal untuk mengimport vaksin dari negara-negara barat, pengeluar Yahudi, Kristian dan sebagainya, sedangkan Islam sudah menyediakan semuanya ini, Ustaz? Ya, itu bukan ubat, itu hanya suplemen yang mana kita makan dia ada kadarnya dan ada dipanggil penyakit-penyakit tertentu. Dan kita tidak menolak makanan-makanan seperti kismis dan sebagainya. Namun sunnah ataupun sunnah nabawiyah telah menyuruh kita supaya kita berikhtiar. Bahkan Rasulullah SAW pernah memanggil 2 orang doktor di zaman baginda SAW. Dan bertanya, ayyukuma atab, di antara kamu berdua yang mana lebih pakar? Maknanya dalam medik pun dia ada kepakarannya. Kenapa Nabi tidak jampi? Sebab jampi sebahagian daripada doa. Dia bukan satu rawatan, tetapi doa. Maknanya bila Nabi jampi, Tuhan makbulkan, itu mukjizat Rasulullah. Tetapi tak semua orang memiliki keadaan seperti Nabi kita yang sangat agung. Nabi memiliki doa yang sangat mustajab. Kalau kita berdoa, ada orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada orang yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sistem perubatan moden ini yang dikatakan again kepada perubatan Islam itu adalah dakwaan yang salah. Inilah sebahagian daripada rawatan Islam yang diarahkan oleh syariat. Syariat seperti yang disebut oleh Al-Imam Ghazali, medik yang sekarang ini merupakan fardu kifayah dan kepada mekanisme pembentukan ummah. Jadi apa yang disebutkan sebagai pembahagian rawatan perubatan Islam daripada kismi, jampi dan sebagainya, itu adalah penjenamaan yang salah. Itu adalah pemisahan dalam bentuk sekularisme. Sebenarnya perubatan moden yang kita ambil sekarang ini, vaksin dan seumpama dengannya, itu adalah perubatan Islam yang dianjurkan oleh syariah kita berdasarkan maqasid syariah, berdasarkan tasarrufat ataupun tindakan Rasulullah SAW, dan apa yang mereka wawarkan itu adalah satu benda yang salah. Kerana kita menganggap perubatan Islam itu adalah doa. Mana doa? Dia adalah wajib. Di samping kita makan, ambil vaksin, kita berdoa kepada Allah supaya berlakunya tawafuk sinergi di antara dua perkara tersebut. Bukannya kita menjadikan doa itu alternatif. Kita berdoa, kita tak payah ambil rawatan. Itu adalah bercanggah dengan sunnatullah dalam alam ini. Kalau tak, kenapa kata Ibn Qayyim Jauziyah, kita makan ketika mana lapar? Kenapa kita tak tunggu Allah Ta'ala bagi kenyang? Kalau kita katakan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara direct, kita tak perlu makan, kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kenyangkan aku, maka kita akan kenyang. Tapi kita makan kerana ia adalah sebahagian daripada ikhtiar, kata ulama.
Ustaz Fawaz, boleh jelaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan khasiat makanan sunnah. Ini seolah-olah menjadi pegangan utama mereka. Mereka menolak vaksin kerana mereka katakan makanan sunnah ini mampu merawat kencing manis, darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Jadi bagi COVID-19 sama juga. Jadi mengapa kita perlu tolak makanan sunnah ini? Tetapi ada juga pandangan bahawa makanan sunnah ini juga perlu kita lihat dari sudut kesesuaian individu dalam menangani penyakit. Dia bukan, Ustaz katakan tadi jelas, ini makanan suplemen, makanan tambahan sampingan, bukan untuk merawat penyakit. Jelaskan Ustaz. Ya, sebenarnya mereka salah faham kepada hadis habbatus sauda yang mengatakan habbatus sauda ubat kepada semua penyakit. Kulla da'in. Sebenarnya dalam hadis itu ulama menguraikan bukan semua penyakit. Mereka salah terjemah sebab tidak memahami bahasa Arab. Ulama menguraikan kulla da'in itu semua penyakit itu maksud sebahagian penyakit yang sesuai dengan habbatus sauda. Apabila diterjemahkan dalam bentuk bahasa yang salah, itu yang dipopularkan oleh penjual-penjual. Maknanya kalau kita makan habbatus sauda, semua penyakit sembuh. Tidak. Hanya dengan sebahagian penyakit yang sesuai dengan ubat tersebut. Ini di antara kesilapan memahami teks sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mempunyai definisi sunnah atau makanan sunnah atau ubat sunnah bukan apa yang Nabi makan. Tidak terbatas. Tetapi apa yang baik tidak bercanggah dengan manhaj sunnah Nabi, itu semua adalah pemakanan sunnah atau perawatan sunnah walaupun tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya makanan atau ubat sunnah itu adalah semua benda yang baik, makanan yang baik walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah sunnah. Definisi ini bertepatan dengan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuhillu lahumut thayyibat. Peranan Rasulullah adalah untuk menghalalkan semua benda yang baik. Jadi benda yang baik itu sebagai adalah vaksin, seperti kata ulama, maka dia termasuk dalam merawatan sunnah insya-Allah. Walaupun tak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi saya ambil daripada seorang ulama namanya Ibnu Aqil, apabila beliau mendefinisikan politik adalah benda yang baik walaupun politik Islam adalah benda yang baik walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah. So kita namakan makanan sunnah adalah benda yang baik walaupun tak dimakan oleh Rasulullah atau ubat yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meraihkan kepelbagaian ilmu dalam hidup di dunia ini. Itu sudah pun dipamerkan, disaksikan oleh para fuqaha kita, alim ulama kita sejak berzaman, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa mereka bukan pakar perubatan, mereka akan merujuk kepada pakar perubatan yang mengkaji pelbagai penyakit, pelbagai cara untuk merawat dan sebagainya. Jadi ini bukan perkara baru Ustaz ya? Betul. Saya nak bagi petua kaedah fiqh yang Al-Imam Az-Zarruq menyebutkan dalam kitabnya Qawaid Tasawuf, la yu'khadhu al-fiqh min al-muhaddith wala al-fiqh wala al-hadith min al-faqih. Jangan ambil ilmu fiqh daripada ulama hadis atau ulama tasawuf atau ulama mana-mana. Dan jangan ambil ilmu hadis daripada ulama fiqh. Maksud dia semua bidang ambil daripada ahlinya. Makna kita sekarang ni bercakap tentang fatwa dan fiqh, ambil daripada pakar-pakar fiqh yang memang mereka ni masyhur dengan ilmu fiqh. Mufti-mufti kita, ulama-ulama kita yang mereka ni siang malam hidup dengan fiqh. Jangan ambil daripada ulama tarbiyah. Jangan ambil daripada ulama tasawuf. Jangan ambil daripada ulama-ulama yang lain. Sebab kita ulama fiqh berinteraksi dengan ahli perubatan. Kita tanya ahli perubatan dan kita meneliti. Jadi, nasihat saya kepada semua orang, ketahui ahli dalam setiap bidang. Kalau tasawuf, ambil daripada ahlinya. Tapi sekarang ini, ilmu fiqh ni, dia ambil daripada ahli tasawuf, dia ambil daripada ahli hadis, maka bercelawu fatwa yang dikeluarkan. Itu kaedah yang sangat asas, sebab itu vaksin ini menjadi celawu kerana yang bercakap itu bukan bidang dia. Akhir sekali Ustaz, pesanan kepada umat Islam, kepada masyarakat di luar sana, vaksin dah sampai berfasa, fasa 1, fasa 2, fasa 3, mungkin kita akan dapat lebih awal. Bagaimana kita menggalakkan ahli keluarga kita tampil ke hadapan, kita nak ingin kecilkan mereka yang mungkin tidak layak kerana mereka sakit, mereka tidak layak kerana mereka anak-anak muda di bawah umur 18 tahun, itu sahaja. Bukan mereka anti-vaksin, bukan mereka memboikot dan sebagainya. Itu adalah syarat. Sebab itu kita tengok, syarat dia ketat. Umur merupakan satu benda yang lazim pada penggunaan ubat.
maka tetapi orang yang sihat mendapat pada suntikan tersebut, maka mereka pun terselamat insya-Allah. Jadi mereka orang yang sakit kritikal mereka tidak boleh ambil, tapi mereka selamat sebab orang lain telah mengambil vaksin. Dan kalau 70% hingga 80% insya-Allah kita katakan kluster semua yang elok, insya-Allah mereka pun akan jadi elok. Jadi ini di antara benda-benda yang kita kena salurkan maklumat. Saya harap mereka mengambil maklumat bukan daripada IG ya. IG ni banyak sangat ceramah. Untuk dengar tak apa, tapi jangan percaya. Ambil daripada saluran yang tepat Jabatan Mufti. Kita ada di Malaysia ada 14 Jabatan Mufti. Ambil daripada Kementerian Kesihatan dan tokoh-tokoh yang mempunyai basic ilmu fiqh perubatan. Tak semua pakar fiqh tahu fiqh perubatan. Di Malaysia tidak ramai yang mahir dalam fiqh perubatan. Mungkin tidak sampai 100 orang. Jadi ini yang perlu mereka ketahui. Bukan kita menyekat kebebasan bersuara, tetapi ada bab yang kita mungkin bertegas sebab kerana ini masa depan mereka, dan kita nasihatkan kepada umat Islam supaya beriltizam dengan manhaj ilmu, dengan ahli fatwa, bukan ahli dakwah. Ahli dakwah dia ada tempat dia mengajak orang kepada Allah, syurga, neraka, tapi fatwa serahkan kepada ahlinya, dan pada tempatnya saya yakin insya-Allah umat Islam akan hidup dalam keadaan selamat kerana kita ada kewajipan yang lebih besar lagi untuk bangunkan negara kita yang sekarang ini perlu dibangunkan semula. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz Fawaz Fadil Nur, Konsultan Syariah Telaga Biru Sdn Bhd. Jelas pencerahannya, tetapi kita perlu berlapang dada. Kelompok ini memang tegar dengan pandangan mereka. Mereka sukar untuk menerima pandangan lain. Tak apa, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat ilmu daripada orang yang sepatutnya dan dapat memberikan perkongsian kepada orang di keliling kita, sama ada adik-beradik, ahli keluarga dan rakan-rakan sekerja kita. Sekian saja agenda Wani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.